Jadi kita sudah selesai sesi hebahan pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan masuk ke market lah. Kita akan lihat pasaran macam mana, kalau ada setup untuk kita kongsi bersama pada hari ini ya. Dan sekiranya tuan-tuan ada sebarang komen, boleh tinggalkan yang komen MFN TV. Dan kali ini kita sebenarnya buat recording SPF sebab kita ada high pada malam hari. Tapi insya-Allah apa yang kita bagi ni insya-Allah akan boleh pakai pada pukul 10 nantilah. Kalau tuan-tuan nak live trade bersama-sama, mungkin ada setup betul kami bagi ni, tuan-tuan boleh follow. Mungkin entry ni setup kita akan kongsi balik lah dengan tuan-tuan ya. Dan pada kali ni kita live juga di 4 page serentak, iaitu di MFM, TV Online, di Majalah Forex Malaysia, Najmuddin Hamzah dan Najmuddin Exchanger. Satu lagi kita juga live serentak di YouTube MFM TV Online. Jadi kalau tuan-tuan terlepas ataupun tuan-tuan nak tengok video-video kami yang sebelum ni, ada teknik yang teknik indikator kita sudah ajar, sama ada teknik basic ataupun advance, kita sudah letak di YouTube sebenarnya, di page MFM TV Online. So tuan-tuan boleh like dan subscribe kita punya YouTube channel untuk dapatkan notifikasi yang terkini kalau kita ada upload sebarang video. So tanpa meninggalkan masa, jom kita tengok dulu kita punya Forex Factory untuk news yang ada pada malam ni. Mungkin ada big impact news yang kita memang kena kongsi supaya trader-trader di luar sana berhati-hati sekiranya ada berlaku big pergerakan, big movement disebabkan oleh news yang bakal keluar sebentar lagi. Jadi untuk scanner, kita akan bacaan scanner dulu. Di dalam scanner ni sebenarnya ada bacaan untuk major pair iaitu Euro USD, GU, UJ, USHEF, UCAD, AUD-USD, SND-USD dan juga satu lagi pair iaitu JBP, JPY. Di dalam setakat ni lah waktu London ni kita dapat lihat perkuatan tu masih memihak kepada Euro, tapi bacaan seharian kita dia kata Euro ni memang kuat lah, iaitu dengan kenaikan hari ni saja sebanyak 0.65%. Manakala GBP USD dia naik sebanyak 0.37%. Untuk UJ pula, walaupun waktu London ni nampak USD strong, tapi kita dapat lihat ni pergerakan harian adalah negatif 0.31. Malam ni mungkin berubah. Untuk USHEF pula dia turun sebanyak negatif 0.26%. Untuk UCAD negatif 0.48%. Untuk AUD-USD dan SGD-USD, kedua-duanya memihak pada pair AUD dan SGD lah. Pergerakan hari ini dia naik sebanyak 1.42%, manakala KIWI-USD 1.07%. Untuk GJ boleh kata sideways dengan perubahan harga sebanyak 0.07%. Jadi kita boleh katakan kesimpulan kita hari ini bahawa USD pada waktu Asian adalah sangat lemah, manakala dia buat recovery pada waktu London. Jadi kita kena standby pada malam ini waktu New York juga ada perubahan pergerakan arah market. Tuan-tuan kena standby untuk setup yang kita bagi ini, boleh tuan-tuan boleh pakai kalau betul ya. Seterusnya untuk bacaan economic calendar. Minggu ni memang meriah sebab kita ada FOMC pada minggu depan kot, dan NFP pada hari Jumaat ni. Tapi sebelum tu kita akan review dulu. Untuk hari Isnin pada 2 hari bulan, kita ada news USD, ISM Manufacturing PMI sebanyak yang katakan negatif ataupun tidak memihak kepada US dollar sebanyak 55.4, berbanding dengan forecast iaitu 57.5. Manakala bulan lepas adalah 57.1. Ini menunjukkan bacaan yang keluar adalah lemah daripada bulan-bulan sebelumnya. Mungkin kita dapat lihat USD akan melakukan sedikit pullback untuk cari balik lah dia punya buy zone ataupun retrace balik tempat yang sudah berlaku breakout kenaikan USD sebelum ini. Pada hari Selasa, JPY pada raya kita ni, raya kita hari Isnin, GBP cuti. Hari raya kedua kita JPY pula cuti. So dia pun tumpan cuti sekali dengan kita lah, sambut raya Aidilfitri. Untuk JPY bank cuti pada hari Selasa lepas 12:30 malam. AUD
12 tengah-tengah hari ada berita Australian dollar punya cash rate. Bacaan untuk cash rate ni sebenarnya positif untuk bacaan AUD, jadi kita dapat lihat kekuatan pada AUD hingga setakat ni lah, iaitu bacaan yang keluar rate yang dinaikkan adalah 0.35% banding dengan fokus iaitu 0.5%. Manakala bulan lepas adalah 0.10%. So kenaikan sebanyak 0.25%. Ini dia sebenarnya telah menarik investor untuk membeli Australian dollar. Dan seterusnya kita ada announcement daripada RBA mengenai kenaikan rate ni ya. Dan juga 10 malam hari Selasa lepas ada job opening untuk US dollar. Bacaan yang keluar adalah positif, iaitu 11.55% berbanding dengan fokus 11.19%, manakala bulan lepas adalah 11.34%. Jadi dijangkakan USD akan lemah pada bulan ini, tapi sebaliknya berlakulah berita ataupun ekonomi kalender yang keluar result dia adalah memihak pada US dollar. Jadi mungkin kita dapat lihat pada Selasa lepas USD strong kejap. Pada hari Rabu kita ada big impact news untuk New Zealand dollar 6.45 pagi. Result yang keluar adalah employment change dan juga unemployment rate. Untuk employment change kita dapat lihat kenaikan orang yang bekerja itu 0.1%, sama dengan forecast. Jadi berita baik tu Kiwi dollar. Unemployment rate pula sama dengan forecast iaitu 3.2%, tidak berubah daripada bulan lepas. Jadi news ni sendu-sendu saja, tidak ada sebarang mungkin investor tiba-tiba nak beli New Zealand dollar sebabkan oleh berita yang kata sama dengan forecast ni. Seterusnya 7 pagi pada hari Rabu kita ada big impact news untuk New Zealand dollar mengenai government OR berucap. Dan juga JPY JPY pun tumpang cuti sekali lagi hari Rabu. Hari ni pun JPY tumpang cuti tuan-tuan. Hari ni banyak JPY ni Golden Week depa panggil. Depa sambung cuti sama dengan orang kita. Untuk 5 hari bulan hari ini hari Khamis ada 2 pagi tadi ada FOMC statement. Jadi FOMC statement ni berita yang penting untuk trader-trader di luar sana. Nak tengok macam mana apa yang announcement yang diberi. Sebab dia akan discuss mengenai rate yang bakal dikeluarkan untuk US dollar. Tapi Federal Funds Rate sebenarnya dia telah naikkan sebanyak daripada 0.50% naik kepada 1%. Itu kenaikan sebanyak 0.5% daripada bulan lepas. So kenaikan ni sebenarnya sudah pun berlangsung pada masa yang menyebabkan USD breakout pada hujung bulan lepas sebab ada berita awal mengenai yang katakan Federal akan naikkan fund rate. Jadi USD telah jadi bullish sekejap dan sekarang ni kita dapat lihat pullback sekejap untuk dia retest mula tempat yang sudah break sebelum ni untuk sama buat bullish movement. 2.30 pagi ada FOMC press conference. 7 petang ada GBP pound punya berita, dijangka akan strong kerana ada bank rate berubah sebanyak 0.25% daripada 0.75% bulan lepas dinaikkan kepada 1%. Sekiranya benar bank rate ni tidak berubah, maka GBP akan jadi bullish melawan US dollar. Unemployment claim pula akan keluar pada 8.30 malam. So 8.30 malam untuk US dollar trader, untuk scalper kena hati-hati, intraday tak perlu buat sangat kerana media impact ni saja. Esok kita kena berhati-hati kerana ada NFP pada 8.30 malam. Canadian dollar pun ada berita dan juga USD lah, kita kena perhatikan. So gold trader memang ada minat sangat lagi siapa yang trade NFP sebulan sekali. Dia akan dia akan tunggu news ni akan habis. Dia akan tengok news NFP ni. So untuk NFP ni dijangka bacaan yang keluar adalah berkurang berbanding bulan lepas. So dijangka USD akan melemah kerana mungkin ada economic manipulation kat situ lah. Kita tak tahu macam mana.
Employment rate pula akan berkurang. Ini tidak bagus lah. Ni baru forecast, belum bacaan sebenar lagi. Tuan-tuan kena standby esok hari. Jadi kita nak nasihatkan tuan-tuan pada news trader. Inilah masa tuan-tuan untuk tengok macam mana FOMC ni orang trade. Biasanya orang trade dalam 3 minit macam tu, kerana ini adalah berkenaan news. So untuk news dia punya trading style dia lain berbanding dengan trading position yang lama sikit, intraday ke apa. Sebab kita biar position open, manakala untuk news sebenarnya kena lebih pada kita teka sama mana nombor tu berpihak pada US dollar. So sentimen akan naik. Kadang-kadang mereka counter keluar news yang tidak memihak pada USD kalau NFP nya positif. Lepas tu kita pergi buy punya USD strong, dia turun. Ini sebenarnya tak bagus. Untuk kita kena tengok news apa yang berlaku sebenarnya di sebalik NFP yang berita yang dikeluarkan tu lah. Banyak kes saya pun pernah terkena lah, tercedok beberapa kali ketika trade NFP ni. Tak mohon betul kan. NFP kena jaga betul sebenarnya. Kena jaga betul. Bukannya dia keluar nombor tu kita kena follow dia. Tak, kita kena tengok news yang follow sekali. Dengan news tu kita kena faham, interpret, faham English juga lah. Okay. Baik, untuk Forex Factory saya sudah settle. Jadi saya akan pass ke C4F untuk buat bacaan yang seterusnya untuk currency strength meter. Okey. Alright, so kita akan tengok currency strength meter. InsyaAllah appear dekat skrin tuan-tuan semua no? InsyaAllah. Alright, okay. So kita ada tuan-tuan, kalau dari segi apa news kita lihat seperti berita tadi, sekarang ni orang kata kekuatan memihak pada USD sedikit lah. Okay, USD sedikit, nak kata terlampau kuat pun tak berapa sebenarnya no? Dia memihak sahaja, orang kata seperti kata lah, dia ni forecast saja. Forecast ni maknanya kita jangka saja, jangka saja. Tapi boleh dijadikan sebagai panduan sedikit juga, tuan-tuan. Cuma kena combine dengan apa yang sepatutnya lah. Alright, untuk Euro USD tuan-tuan, kita dapat melihat tuan-tuan, kekuatan mula memihak pada USD semula, walaupun nampak slow tetapi insya-Allah akan semakin menguat. Okey, sebanyak Euro USD kekuatan memihak pada USD sebanyak negatif 0.19%. Okey. So sedikit saja tapi jangkakan insya-Allah akan semakin menguatlah. Okey, GBP USD GU tuan-tuan, kita ada kekuatan juga memihak pada USD. Okey, USD sebanyak negatif 0.45%. So kalau kita lihat ini penurunan tuan-tuan, penurunan dia, kita nampak kekuatan penurunan tu masih ada, momentum penurunan tu masih ada lagi ya. Okey, insya-Allah. Okey, UJ pun kita lihat kekuatan kepada USD banding JPY sebanyak positif 0.47%. Okey. So ini pun juga kita, kalau kita tuan lihat momentum kenaikan tu masih juga ada, masih ada lagi tuan-tuan. Mana kekuatan tu dia nak naik pun ada lagi tuan-tuan, ada lagi. Okey, untuk minyak tuan, minyak dalam keadaan sekarang ni kita nak kata USD kuat pun tak, nak kata minyak pun kuat, seakan-akan sama lah. Seakan-akan sama. Mungkin USD akan menguat semula sedikit, menyebabkan bacaan 10769 tu akan turun sedikit ke 100 level 100 ataupun 110 macam tu lah, untuk dia nak cari bias dia. Okey. So UCAD kita ada positif 0.12%, iaitu kekuatan pihak pada USD, tapi tidaklah terlalu kuat dia tuan-tuan, tidaklah terlalu kuat. Okey, tetapi insya-Allah USD dia boleh ke mana level 1.2747 tu, dia masih lagi boleh pergi ke level atas, masih boleh. Okey, masih boleh naik lagi tuan-tuan, masih boleh naik untuk nak test level 1.285. Itu level yang insya-Allah yang akan sampai USD CHF kita ada kekuatan pihak pada USD sebanyak positif 0.53%. Okey. Okey, di mana di sini kita dapat melihat rejection ada di kawasan atas, tetapi momentum kenaikan tu pun masih kuat, masih strong tuan-tuan. Walaupun kita nampak ada rejection. So macam mana pun kena tunggu candle itu close dahulu. Okay, kiranya dia boleh break level resistance yang di atas tu, maka kenaikannya akan diteruskan. Sekiranya dia tidak boleh break resistance itu, maka dia akan turun balik untuk cari bias macam biasalah, cari kawasan support dia. AUD USD kita ada kekuatan memihak kepada
USD sebanyak negatif 0.55%. Iaitu insya-Allah, tuan-tuan kalau kita lihat, tuan-tuan kita lihat balik area ni tuan-tuan, nak kata kenaikan itu ada tuan-tuan, tapi penurunan itu lebih orang kata kuat, lebih kuat tuan-tuan. Maknanya dia naik, insya-Allah dia boleh naik lagi sedikit lah, lagi sedikit tapi tidak kuat lah tuan-tuan, sebab sekarang ni pergerakannya memihak kepada downtrend lah tuan-tuan. Jadi momentum downtrend tu masih lagi kuat tuan-tuan, masih lagi kuat untuk dia nak test kawasan support yang sebelum ni dia test. Okey, untuk gold kita ada kekuatan mihak pada gold. Okey, itu sebanyak positif 1.41%. Okey, kalau tuan-tuan lihat sekarang ni insya-Allah okey, dia tengah test level yang terendah, dan sekarang ni kita dapat lihat apa ni katanya, dia tu agak slow. Okey, kalau tuan-tuan pasal ada key level kena kapit dekat tepi tu, apa ni katanya agak slow. Dia masih boleh naik, tetapi trend penurunan tu ada tuan-tuan Trend penurunan tu kuat tuan-tuan, kuat. Tapi untuk naik ke atas, untuk test certain level tu ada. Sebelum dia nak turun balik, cari support yang di bawah tu. Di bawah tu support tu kuat sangat. Okey, ada penurunan, kekuatan penurunan tu masih ada. Okey. Alright, untuk NZD USD, kita boleh lihat kekuatan memihak kepada USD sebanyak negatif 0.46%. Okey, so macam saya kata tadi dekat PAUD juga, insya-Allah momentum penurunan tu masih ada. Maksudnya dia akan test semula untuk cari support yang sebelum ni dia pernah test. InsyaAllah itu level yang dia akan gerak, insyaAllah. So Euro GBP kita ada positif 0.48%. Iaitu kekuatan mihak pada Euro Euro banding GBP. Okey, kalau dekat sini kita tengok tuan-tuan, dia berada dekat kawasan high volume area tau. Kawasan yang sangat-sangat kuat, sama ada dia orang belum tahu pun nak pergi mana, atas ke, nak pergi bawah ke. Di segi apa yang saya lihat, okey, dia akan naik sekejap. Lepas tu dia akan turun balik untuk test certain kawasan support sebelum dia lambung balik. Dari segi apa yang saya nampak lah, macam tu keadaan dia. Okey, GJ negatif 0.09%, maknanya tak ada beza pun. Dia berada dalam keadaan consolidate. Kalau tuan-tuan lihat candle bearish tu, tak ada siapa boleh pecah lagi. Tak ada siapa boleh pecah candle bearish yang sebelum tu lagi. Okey. So insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah kita kena tunggu yang mana boleh break dominant candle tu dulu. Okay, kita ada Bitcoin Bitcoin kekuatan mihak kepada USD sebanyak negatif 0.7%. Okey. So dia nak turun ke mana tuan-tuan? Dia mungkin dia turun sedikit lah, dia nak kata turun terus, tak lah tuan-tuan Bitcoin tak lah kot turun terus dia akan turun sedikit je. Untuk test balik support yang sebelum ni, iaitu di level 38,000. Itu level tu, insya-Allah dia cuba patah balik. Alright, so kat bawah ni kita boleh lihat kekuatan USD adalah yang terkuat, diikuti oleh CAD, diikuti oleh Euro, JPY, NZD, GBP, CHF, dan yang paling lemah adalah AUD So AUD, NZD ke belakang tu semua lemah lah. Okey, maknanya USD, CAD, Euro boleh dikatakan agak strong sedikit, strong sedikit. Tapi insya-Allah dari segi apa yang kita nampak, USD akan kembali menguat lah, insya-Allah. Alright, boleh sampai? Boleh supaya boleh. Ini soal yang kemas sekali. Saya pas pada sahabat saya, insya-Allah. Baik, terima kasih Yusuf F. So, kekuatan pair yang kuat, jadi kita dapat lihat USD sangat kuat lah kalau ikut bacaan currency stream meter pada hari ini. Alright, saya akan lihat pula index dolar. Betul tak tengok USD kuat pada malam ni Okey tuan-tuan, ini bacaan kita untuk indeks dolar. So indeks dolar kita dapat lihat dia cuba untuk membuat pattern bullish flag, tapi apa yang berlaku pada 2 pagi tadi, ada satu breakout sell yang sangat-sangat strong, yang mana dia sudah break kawasan support yang berada di 102.8 dan 102.9. Kawasan support ni sudah break, dan sekarang pada jam 5.43 petang ni kita dapat lihat dua kali rejection di sini. So insya-Allah rejection akan berlaku untuk US dollar kembali melemah. So pattern kita dapat lihat kat sini adalah di kawasan swap zone ada berlaku rejection. So ini rejection pertama. Kalau tuan-tuan ada money management yang okey, tuan-tuan boleh layer sell. Yang kedua, tuan-tuan kena tengok trendline yang breakout ni masih belum retest. So ada juga peluang untuk price naik sekejap untuk dia
sambung buat penurunan. So kat sini tuan-tuan boleh entry sell sebenarnya sekali lagi. Dan yang penting kat sini kita dapat lihat satu lagi pattern continuation, iaitu kena kapit sell, buy, sell yang engulfing. So tuan-tuan kat sini ada lagi satu entry point untuk index dollar. Kat sini tuan-tuan boleh entry sell layer dengan rancaknya kat sini kat atas ni. So sekiranya ada berlaku pullback kat sini, tuan-tuan boleh tengok di pair lain pair lain yang mungkin berlawanan dengan US dollar. Terutamanya macam kita tengok GU ada berita yang kata rebate cash rate dia nak bertambah. So dijangka GBP akan lebih strong dari USD pada malam ni. Jadi sekiranya USD ni betul-betul strong breakout sell, kita mungkin dapat lihat price untuk retest balik area 101.06 dan juga 100.94. Dan tak lupa juga mungkin sebabkan trendline pattern bentuk bullish panel ni tak valid, jadi ada kemungkinan untuk price buat pattern baru, iaitu dia buat pergerakan channel. So dengan pergerakan channel, sekiranya dia naik, dia akan retest balik first level sini, dan paling tinggi adalah kawasan sell ataupun trend line di atas. So apabila berlaku trend line di atas rejection, dan dia akan turun balik mencari trend line yang berlaku pada, kita boleh tanda shadow ke shadow lah. Yang pertama, yang kedua insyaAllah rejection kat sini. So untuk berlaku sell yang lagi kuat, dia kena breakout trend line ini dan dia kena retest semula ke kawasan kawasan trend line, kawasan support untuk dia sambung buat penurunan untuk ini dulu. So ini adalah intraday trading. Jadi malam ni mungkin kita dapat lihat USD kembali strong untuk retest semula kawasan yang berlaku sell pada sebelum ni. Berlaku breakout sell, terutama pada candle grafik candle kapit ni, kerana di sini ada orang kata kawasan sell ataupun kata supply, kawasan demand di atas ni, demand kat atas ni, supply kat bawah, demand yang kuat, kerana kawasan ni masih belum test buat pertama kali. So untuk tips intraday, saya sarankan tuan-tuan tunggu dia pullback, ataupun ada money management, dah boleh start layer, terutama pada layer pada index dollar yang sekarang lah. Seterusnya saya akan sambung lihat tengok pair gold. So gold macam mana pergerakan dia. Gold sebenarnya kita dapat lihat di time frame lebih besar, di daily. Saya betulkan. So di daily sebenarnya dia berlaku sedikit pullback, kerana sini ada satu breakout yang kuat, dan ini adalah sell level ataupun kawasan untuk berlaku sell. Kerana kat sini pernah berlaku kawasan support, dia berlaku retest, dan kita hanya perlu tunggu confirmation di time frame lebih kecil, terutama di time frame H4. So di time frame H4 kita dapat lihat satu candle grafik tapi tak berapa strong. Ada kemungkinan untuk dia naik semula untuk retest balik kawasan resistance di 1910 hingga 1920 sebelum dia buat penurunan. So untuk candlestick tuan-tuan kena tunggu satu candle bearish, insyaAllah dia akan turun lebih jauh. So kemudian kita sambung ke time frame H1. Tuan-tuan dapat lihat kat sini pernah berlaku support So support ni sebenarnya saya telah tandakan di time frame H4. Okay, support ni merupakan kawasan previous dia buat base resistance. Kat sini dia buat resistance juga. Ini berlaku breakout, dan ini satu rejection semula, kerana ini adalah kawasan support yang valid di time frame H4, dan rejection sudah pun terjadi, dan dia retest semula ke kawasan swap zone di time frame daily yang sudah saya sebut sebelum ni, iaitu di 1890, 1891 hingga 1900. So area big round number ni biasanya akan berlaku rejection sudah pun terjadi pada jam 6.48 malam, 5.48 petang, dan ada kemungkinan untuk price sambung turun untuk test kembali kawasan support di 1871. So pernah jadi base sebelum ni 1971, ada satu kawasan base. Jadi kalau kita nak sell, target kita ada di sini. So untuk time lebih kecil H1, rejection sudah pun kelihatan. Apa yang tuan-tuan perlu tunggu adalah dia retest mula ke area time frame lebih kecil lah. Saya zoom ke time frame 15. Tuan-tuan nampak lah kat sini dia buat base. So kat sini ada satu kemungkinan untuk dia retest mula area sini, dan dekat sini dia akan berlaku sell sebelum dia sambung turun. Terutamanya kat sini pun ada area
area demand kat sini. Kat sini pun ada pernah menjadi resistant, so ada beberapa tempat yang dia akan patah balik. First dekat sini dan juga di sini. Dan ultimately maksimum dia perlu retest kawasan support. Kadang-kadang tak retest kawasan support kerana mungkin buyer dah tak masuk. Itu kena bergantung pada news, terutama pada hari Jumaat ni. So tempat yang saya tandakan tadi sebenarnya tuan zoom ke belakang, tuan dapat lihatlah ni sebenarnya kawasan engulfing yang pernah berlaku sebelum ni, dan ini antara kawasan layer buy yang kita boleh consider untuk gold. Right. So di time frame H1 saya galakkan tuan-tuan untuk sell sekiranya price berada di 1898 hingga 1900. TP kita di 1982 hingga 1976. So area 1876 hingga 1882 ni adalah untuk kita layer buy, kerana insyaAllah bagi saya gold akan naik semula di area sini. Sebab rejection yang berlaku adalah di time frame H4. Okay, rejection yang solid. Kawasan base sudah pun terbentuk, rejection masih kita tunggu. Dan kita kalau boleh kita tunggu dia buat satu lagi base. Kalau kadang-kadang dia tak buat, dia buat shadow je. So letak sell limit kat sini dah cukup. Stop loss kita di atas 1904 atau 1905 itu dah stop loss kita yang valid. Kerana kalau dia naik pada level ni sepatutnya pergerakan bearish adalah tidak valid. So pergerakan bearish tidak valid. Jadi insyaAllah gold akan sama buat kenaikan hingga 1919 ataupun kawasan resistance sebelum ni, kawasan swap zone. So itu pendapat saya untuk gold. Jadi saya akan pass ke si Fuad untuk sama buat analisa beliau. Ada beliau nak kongsikan kita. Boleh si Fuad. Terima kasih banyak si Fuad untuk analisa gold Ya. InsyaAllah. So saya akan buat pair yang kita rasa cantik tuan-tuan ni. Kita rasa cantik untuk kita nak trade. Cantik Alright, kejap. Okay, saya nak share dulu screen. Okay tuan-tuan. Tak apalah, tak kisahlah pair apa yang muncul dekat skrin pun kita buat saja. Okay, insyaAllah kita buat sahaja NZD USD. Okay. Oh ni H1 tuan-tuan, kita buat kepada H4 Saya suka trade macam tu lah. Di H4, so kita akan refer kepada D1, D1 Banyak kali kadang-kadang kita tengok untuk D1 kita nak tahu dia punya pattern, trend dia. Okay. Bila tuan-tuan lihat macam ni, keadaan dia di mana dia naik, satu keadaan posisi dia jadi uptrend and then dia berubah terus menjadi downtrend. Bila jadi keadaan macam ni, apa yang perlu dibuat adalah pertamanya, ini mungkin baru untuk tuan-tuan saya nak bagi tahu. Mungkin dah biasalah kan. Okey, so kita tandakan bila sekali dia berlaku turun penurunan, kita tandakan support yang paling besar, faham tak? Support yang paling besar adalah support yang terpaling agung. Paling agung tu Paling agung pula. Macam lagu Anwar Zain lah. Okey, ni DH4 tu tanda je support paling agung, paling besar, bukan paling agung lah, maksudnya paling besar lah. Paling kuat lah, senang cerita paling kuat tuan-tuan, istilah dia paling kuat. Bila tuan-tuan nampak macam ni adalah area pullback. Bermaksud dia break, dia akan test. Okey, serupa agak dengan sini. Okey, dia break, tuan-tuan tengok dia break level ni. Dan area ni belum lagi ditest, dan insya-Allah one day dia akan test. Sebab dia turun terus tau. Dia turun, dia test area ni, dia test. Nampak? Dia turun, dia break, area ni dia test. Area ni mungkin akan berlaku rejection. Okay, so macam mana pun kita kena lihat di time frame day. Kita nak tahu pergerakan pattern dia. Okay, ke manakah pergerakan pattern dia. Okay, bila tuan-tuan lihat, okay, di day tuan-tuan lihat di day, okay, kita tengok, di day dia ada satu area di mana area sinilah, atas kita tak payah tengok lah, atas kita tak payah tengok lah, kita buang. Okay, atas ni kita buang lah sebab benda dah berlaku Benda dah berlaku, kita buang. Okay, ini pun kita buang, benda dah berlaku. So tinggal sini, nampak? Support yang besar maksudnya dia dah turun, dan dia test. Okay, bermaksud ni dia dah test. Bila dia test sekali, bermaksud tuan, support yang kedua juga dia akan test. Dia kena test. Support ini juga dia kena test, okey? Macam mana dia kena test? Dia kena turun dulu dan baru dia boleh test. Betul, faham maksud saya?
Okey, so kita ada dua level. So tukar balik kepada H4. Okey, kalau tak faham boleh tanya. Alright. Ni macam HK Nashi apa dah? Oh, silap lah. Okey. So, apa yang berlaku tuan-tuan, tuan-tuan lihat kita tanda dua kawasan di H4. Okey, saya ada tandakan sebelum ni kalau tuan-tuan lihat, kecilkan sikit. Kita lihat nampak ada kawasan yang saya tandakan sebelum, nampak. Ini support yang sebelum ni, okey, dan ujung tu support sebelum tu. Okey, bermaksud dia sudah naik dan sudah test. Bila dia naik dan sudah test, bermaksud bila turun sini kan, dia mesti akan naik, mesti akan naik. Sebab apa? Sebab dia break trend line. Nampak dia break, dia mesti test, dia mesti test, okey. Bila dia dah test, apa yang berlaku bila keadaan dia sudah test, maka penurunan akan terus berlaku. Nampak? Dia test dan ada rejection di situ, okey. Maka penurunan akan terus berlaku, maka entry akan ada. Okey, kali ni tuan-tuan boleh entry Saya bagi tahu ini tuan-tuan boleh buat short position. TP tuan-tuan di area sini yang saya tandakan ni, ni angkat sikit. Angkat sikit. Okey, dan stop loss tuan-tuan tak perlulah tinggi sangat. InsyaAllah atas sikit pada ni pun dah okey sebab dia dah test area situ. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan boleh buat TP dekat situ. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah dia akan turun. Okey, pergerakan dia akan turun lah. Okey, dia akan turun. InsyaAllah sini dia akan turun sampai sini. Dan saya suka labeling dia warna biru terang. Biru macam ni lah. Okey. So, insyaAllah pergerakan dia akan sampai di situ. Okey. Untuk sesiapa nak entry di time frame yang lebih kecil. Okey. Adalah sangat-sangat valid ya tuan-tuan. Untuk tuan-tuan nak sell. Untuk tuan-tuan nak sell. Sebab insyaAllah dia akan test semula di area situ. Dia akan turun. Dia akan turun. Malah dia akan turun lebih lagi. Okay, tapi tak apa. Kita main just play safe tuan-tuan. Dia reject di kawasan support yang betul-betul kuat, big support. InsyaAllah dia akan turun balik untuk dapatkan kawasan high volume ataupun kawasan resistance yang dia pernah test sebelum ni. Dia tak akan naik, insyaAllah tuan-tuan percaya cakap saya dia akan turun. Okay? Dia akan turun insyaAllah. Baik, saya akan buat pair seterusnya, iaitu pair mana yang muncul, kita buat saja. Okey, contohlah tapi berkaitan dengan USD lah seronok. Contoh pair yang tadi USD dah USD CHF lah, contoh USD CHF. Okey, USD CHF. Alright, bila USD CHF tuan-tuan tengok macam ni, okey. Macam ni kita tak nampak lagi tau, kita kena kecilkan. Kita kena tahu pattern dia, trend dia. Okey. Kita kena tahu trend dia. Okey, macam ni punya keadaan, tuan-tuan tengok Tuan-tuan tengok dia berada dalam keadaan, kalau kita kata dalam keadaan consolidate lah kalau macam sebelum ni. Consolidate and then dia terus break ke level yang atas. Okey, bila jadi keadaan macam ni, di bawah ni dah kita katakan sebagai support yang terlalu kuat lah. Dan dia sudah jauh tau. Bila dia jauh, kita nak pandang ke bawah ni, dia cerita panjang lah. Jadi kita akan lihat area sini saja, support yang besar, support yang valid, yang mana dia boleh test dulu sebelum dia nak naik. Okey. Okey, faham maksud saya tak? Okey. Adakah dia pernah test serta-serta level yang kita tandakan ni? Okey, kita tandakan. Yang pertama level sini, level inilah. Satu. Yang kedua ini mungkin jauh lah. Dia akan patah balik one day lambat sikit. Sini dia pernah test tak? Belum lagi, okey. Nombor 3. Area sini. Okey. Alright, so tuan-tuan faham Okey, area support yang valid yang belum lagi dia test. Okey. Tetapi tuan-tuan kena lihat juga kalau macam ni tuan-tuan tak pasang kan, macam mana juga nak baca. Okey. Tak apalah kalau macam tak pasang kita cancelkan dulu. Kita cari support dia dekat D. Support yang sebelum ni. Yang mana yang sebelum-sebelum ni dia pernah berada di kawasan atas macam ni. So kita boleh agak tau dia punya penurunan dia sampai mana. Okey, kenaikan dia sampai mana kita boleh agak. Ya, ini saya nak tarik ni saya risau takut ya okey. So nampak insya-Allah. Okey. Alright. So tuan-tuan bila kita lihat okey ni kenaikan dia. Okey, kenaikan dia tuan-tuan kena tandakan di beberapa okey. Dengar siapa Dengar. Suara okey siapa Okey, okey. Suara
Suara dah. Ada suara. Okey. So, apa yang berlaku, kita tu hanya perlu tandakan. Okey, ni kenaikan tau. Kenaikan. Bila ada kenaikan, mesti ada penurunan. Kena faham itu. Tapi kenaikan dia sampai mana lagi dia boleh naik, dan bila dia sampai satu level, dia akan test level mana. Tuan kena faham yang tu. Bila dia naik ke satu level, dia akan test ke satu level. Okey, contohnya, kita ambil level yang besar-besar lah. Mana big support? Saya ialah sini. Satu. Kita tengok saya tandakan. Satu. Kita ada lagi satu. Dua. Ini level yang kuat ni. Dua. Okey. Level mana lagi yang pair dengan dia boleh turun? Kita tandakan. Tandakan saja. Tiga. Kita tandakan. Dan tandakan lagi. Yang mana yang lagi hampir dengan dia yang lebih? Empat. Okey. So, resistance bukan support. Lagi support bukan resistance yang besar. D. So, convert balik kepada H4. Okey. So, kita convert kepada H4. Alright. Ya, Alhamdulillah. Okey. Bila jadi keadaan macam ni tuan-tuan, dia akan naik ke certain level dan dia akan test ke certain level. Okey, maksudnya level ini dia belum lagi test bawah ni kan. Tapi dah pernah test sekali dah. Dah pernah test. Jadi atas ni dia akan sampai. Okey, nampak ni? Dia sudah sampai level ni lah. Saya akan level ni kalau kita draw betul-betul. Kalau kita yang itu hari ni kiranya dia pernah test lah, dia dah test. Okey, level support ni. Bermaksud kekuatan dia untuk naik adalah tinggi. Dia boleh cecah sampai sini. Okey, jadi untuk siapa yang nak entry, boleh tuan-tuan, boleh entry tuan-tuan. Ya, harap tuan-tuan faham apa yang saya beritahu. Ini lebih kepada advance sikit lah daripada selalu saya buat support resistance tu. Okey. So, tuan-tuan boleh take dia sampai sini, insya-Allah. Okey, dan dia punya ni kita berbual bawah. Bawah yang bahagian tu. Yang sebelum support sebelum ni, nampak? So ratio mesti ada punya. Dia mesti ada ratio. Win loss ratio mesti ada. So insyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat, dia punya loss ratio, win loss ratio dia tu cantik. Yang penting kita punya kemenangan besar daripada yang loss. Okay, so ini tuan-tuan boleh entry buy dan tak boleh jauh sangat di area sini saja buat ni. Sebab dia akan patah balik untuk cari semula area sini. Area sini. Boleh sifat Boleh supaya boleh. Boleh sifat Boleh. Okey, setakat itu saja. Saya akan pass kepada sahabat saya. Okey, baik Sifat F terima kasih atas analisa yang diberi. So, saya akan sambung tengok analisa saya iaitu di pair minyak. Pair minyak antara pair yang menjadi kegemaran ramai. So, apa yang berlaku di minyak saya akan cuba kongsi dengan tuan-tuan lah. So, minyak sekarang ni dia sedang parking di kawasan resisten yang strong iaitu di 106.65 hingga 107.6. So, dekat sini sebenarnya kita kena tengok di time frame daily lah macam mana pergerakan dia. So, time frame daily masih menunjukkan pattern bullish flag. Jadi, apa yang berlaku pada ketika ini adalah satu breakout pada kena semalam. So, kalau tuan-tuan tengok kat sini, saya padam dulu semua. Di minyak ni sebenarnya ada satu pattern breakout buy. Okay. Breakout buy yang strong. Yang agak strong bagi saya. So, jadi di time frame kecil sebenarnya kita boleh fokus buy. Dan strong kita boleh laraskan balik di time frame H4. Tuan-tuan dapat dengan lebih jelas. Mana berlaku breakout. So, pada di H4 pada ketika ini, dia sedang membuat satu pattern rejection. Kerana di sini merupakan satu kawasan. Saya betulkan balik. So, di time frame H4 sekarang sedang berlaku satu pattern kenaikan semula atau rejection. Kerana sebenarnya pernah menjadi kawasan resistant di H4 iaitu
di 106.7 hingga 107.6. Kat sini sedang berlaku rejection dan ada kemungkinan untuk price reject semula masuk ke 101.6 hingga 102.29. So sekiranya dan pergerakan yang support kita punya analisa ini adalah pergerakan uptrend ataupun correction wave ke atas. So dengan pergerakan correction wave ke atas, kita insya-Allah lebih yakin, lebih kukuh bahawa akan berlaku satu momentum sell, cuma kita tak tahu bila. Dan untuk masa terdekat ni apa yang kita boleh tahu adalah dengan channel yang kita dapat yang terbentuk di time frame H4 ni, ada kemungkinan untuk berlaku rejection semula sekiranya kawasan resistance ni tak mampu hold. Ada satu candle bearish yang mampu close di bawah kawasan support kawasan resistance ini. Dan satu lagi peluang untuk kita sell adalah sekiranya price dia sampai ke kawasan trendline di atas ataupun di kawasan trendline resistance dan seterusnya dia naik hingga ke 109.5 macam tu lebih kurang, dan dia buat rejection ke bawah hingga ke kawasan support trendline. Untuk berlaku breakout sell, kita kena pastikan dia rebreak dengan satu candle sell yang solid dan insya-Allah dia akan kena test ke 101.36. Kalau momentum dia kuat, dia boleh retest sampai ke 94.9. So ini mapping saya untuk minyak kerana correction yang pergerakan yang saya nampak adalah correction wave dan dia akan berlaku sell. Ini contoh kalau correction wave naik. Jadi kalau untuk correction wave buy macam ni, dia berlaku correction wave turun macam ni, banyak candle buy, lebih banyak candle sell daripada candle buy lah. So tuan-tuan dapat lihat kat sini dan berlaku satu breakout lah. Dan apa yang berlaku adalah ini satu momentum buy. Momentum buy dia turun Dia diikuti dengan momentum sell, correction wave ke atas, iaitu correction wave buy. Dan dan saya jangkakan price untuk reject semula di area sini untuk dia trade di dalam range 107 hingga ke 92 bagi minyak di time frame H4. So di time frame lebih kecil, adakah analisa kita membantu kita punya trading? So kat sini memang kita nampak price sedang buat base. Jadi untuk short traders insya-Allah boleh entry sekarang dan ataupun tuan boleh entry semula di 109.5. Dan frame lebih kecil, rejection sudah sudah tidak lagi kelihatan, tapi kat sini kita dapat lihat dia reject kawasan support, dia minus support di 106.5, resistance masih di 107.6. Dan insya-Allah dia kalau di time frame M30 ataupun M50 ni sebenarnya kita nampak price sedang nak buat pattern hand and shoulder untuk dia sambung turun. So ini adalah kawasan base ataupun kawasan head. Ini shoulder left sudah terbentuk. Cuma sekarang ni kita nak tunggu dia buat shoulder right. So shoulder right sekiranya dia buat base macam tu panjang, insya-Allah dia akan buat penurunan untuk test mula ke kawasan trendline kita di time frame H4. Insya-Allah. Dan kawasan trendline support kita ni kiranya dia berlaku breakout lagi satu sell, kita insya-Allah dapat lihat price untuk cuba sampai ke area 2.29 hingga 101.61 dan seterusnya ke 95.2 hingga 94.97. Ini juga bergantung pada news semasa. Sekiranya ada news yang support kita punya analisa, dia boleh turun untuk test ke lebih jauh lah, terutama ke target kita di 92.29. Tapi untuk analisa buy, mungkin dia akan pull back semula buy kat sini 102.92. Kat situ dia akan berlaku rejection semula untuk buy, kerana ini adalah satu pattern correction wave ke atas dan juga pergerakan yang berlaku ini sebenarnya dia reject kawasan trendline support dan ada satu kawasan resistance yang masih belum test, iaitu 108.7 hingga 109.15. Kat situ belum bagi di test mula dengan prediction terdekat, jadi lebih kepada dia nak reject trendline support di bawah ini. Jadi so untuk kita buy semula adalah di 103.2 lebih kurang. Ataupun tuan-tuan dapat pattern rejection semula di trendline di sini So tuan-tuan boleh standby di time frame lebih kecil, H1, M30 dan sebagainya lah, untuk tengok price ni dia mampu break ke atas ataupun sebaliknya. Okey, selesai satu pair minyak STI USD dan saya akan buat satu lagi pair iaitu Euro USD. InsyaAllah kalau saya tak, saya akan share.
So untuk pair Euro USD macam pair minyak tadi, sebenarnya saya sudah nampak berlaku breakout buy. Ada dia buat rejection dan ini satu candle solid buy. So untuk time frame daily sebenarnya memang kita dapat lihat pair ni sedang bearish mode dan apa yang berlaku ini dah sedikit pullback. So kita pullback ni kita tak boleh jangka dia naik sampai berbulan-bulan. Dan apa yang kita boleh jangkakan adalah dia naik secara correction macam ni. So kita kena standby, breakout dalam breakout buy. Jadi kita kena tunggu dia test mula ke kawasan support ataupun kawasan swap zone. So antara kawasan yang saya tunggu di time frame yang lebih kecil adalah di area 1.057 hingga 1.058. Kerana kat sini dia pernah menjadi resistant dan support dia pun sudah sampai di time frame range 4 dan sekiranya kena bullish keluar close kat sini kita boleh instant buy dan target kita TP adalah di 1.07538 hingga 1.07701. Kerana di sini pernah menjadi kawasan support yang kuat juga di time frame H4. Berlaku breakout masih belum retest. So ini kita namakan kawasan swap zone key level. So selepas dia sampai ke kawasan swap zone, biasanya dia akan buat sedikit rejection untuk retest mula kawasan dia break ataupun kita tengok macam mana correction. Kalau dia naik secara correction, maksudnya ada peluang cerah untuk dia turun dengan momentum ataupun dia nak test buat lower low. Tapi sekiranya dia naik secara momentum, maksudnya ada kemungkinan untuk dia break kawasan resistance ini untuk mencari bullish, menjadi bullish yang lebih strong di time frame lebih besar. Dan kita tengok di time frame lebih kecil, memang rejection sudah pun kelihatan di H1. Ada satu candle graveyard ataupun candle yang menunjukkan tujuan ke atas yang menunjukkan menandakan rejection di kawasan resistance sebelum ini dan sekarang ni sudah menjadi valid support. Jadi siapa nak instant buy boleh bagi saya ataupun kat sini tuan-tuan boleh layer lagi buy sekiranya dia nak buat double bottom, mungkin dia akan di buy. Dan next tempat adalah kawasan supply kita di candle carpet ataupun buy sell buy. So kat sini ada satu kat area area jadi bullish lah. Okay, di 1.055 hingga 1.053834. Okay, kat situ insyaAllah price boleh buat rejection untuk jadi untuk dia buat kenaikan yang lebih jauh. Okay, so untuk Euro USD saya jangkakan price untuk naik kerana ni ada satu breakout yang solid lah di time frame lebih kecil dan time frame lebih besar H4 terutamanya kerana sudah close. Tuan-tuan boleh fokus buy untuk pair ni ya. Okay, Sifai saya sudah selesai analisa. Sifai ada nak tambah apa-apa lagi sebelum kita close kita punya rancangan pada malam ini? Okey, Alhamdulillah UPS. Mungkin satu lagi pair kot. Boleh. Kita share kan. Okey, terima kasih UPS untuk apa ni Euro USD dengan minyak Okey tuan-tuan, so pair yang kita akan buat adalah pair GU GBP USD. Pair GU ni juga merupakan pair kegemaran ramai. Juga ada setengah-setengah tu dia suka trade pair laju sikit, kurang sikit pada gold. GU lah pair dia kan. Pair ni pun pair yang menarik. Okey, bila kita tengok pair GU, macam biasa kita kecilkan tuan-tuan. Sebab apa? Trend dia memang trend turun. Sebelum ni kita tengok ada tak pattern naik dia, trend menaik dia. Kita kena check. Kita mesti kena check. Okey, okey. Kita nampak dia kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan. Dan sekarang dia mungkin nak buat sedikit kenaikan, okey? Sedikit kenaikan. Bila tuan-tuan nampak lihat pattern macam ni, seolah-olah penurunan, momentum penurunan tu memang ada dan masih kuat. Okey, masih kuat, okey. Tetapi ada satu level yang belum lagi ditest dan adakah masih valid ataupun tidak valid, kita kena lihat kepada sejarah sebelum ni. Sejarah sebelum ni. Okey, kalau kita lihat ni agak ni tuan-tuan, saya buka kepada time frame yang lebih besar. Iaitu tak apalah, kalau tak mau buka di daily, kita boleh buka di hour pun boleh, tak ada masalah. Di hour, di weekly. Di weekly pun tak ada masalah. Kita akan lihat tuan-tuan. Sebab kita nak lihat pattern dia sahaja. Kita nak lihat pattern dia sahaja. Sebelum ni kat mana area yang dia pernah touch, pernah sampai
Okey, okey, bila jadi sini, kita back to normal. Alright. Okey. Bila tuan-tuan lihat, nampak? Okey. Penurunan di weekly. Nampak masih momentum penurunan tu masih ada tuan-tuan, masih kuat Masih kuat, nampak? Kita akan tengok sejarah dia. Di mana penurunan itu tuan-tuan kena labelkan area support yang besar-besar yang pernah dia test sebelum ni, antaranya yang pernah di test sebelum ni adalah di sini satu. Nombor dua ni. Nampak? Nombor dua di sini. Okey. Okey. Nombor 3 di level ini. Ini bukan sini ini di bawah ni. Ini di temporary weekly tuan, temporary weekly. Di sini juga valid tuan, valid, sini juga valid. Sini juga valid Supportnya sangat valid. Okey. Bila kita terfaham, dia akan turun lagi. Dia akan turun. Tapi masa turun, dia akan naik. Turun, dia akan naik. Turun, dia akan naik untuk touch certain level di weekly. Saya harap tuan-tuan faham Alright. So ini saya nak tandakan dia punya level dia saja. Tapi DH4 memang akan jadi jauh sedikit. Tak apa. Sebab kalau kita nak tengok di day, dia susah sikit nak kena kecil-kecil kan dia kan. So tak ada masalah sebab kita nak tengok level-level dia saja. Okay, DH4. Alright. Okay, tuan-tuan tengok DH4. Saya besarkan balik. Okay, bila kita besarkan, kita nampak di weekly nampak keadaan dia macam sini. Di bawah ni bermaksud ada support yang sangat-sangat kuat dan di atas ni resistance yang sangat-sangat kuat. Bermaksud keadaan dia di mana macam mana sekalipun dia akan cuba test ini balik. Ini balik. Walaupun ini tidak berjaya test, ini mungkin dia akan naik semula, mungkin. Okey, ataupun dia akan cuba turun terus untuk capai bawah ni sebelum dia buat kenaikan. Okey, dari segi apa yang kita perasan, kalau tuan-tuan tengok momentum dia, ada banyak momentum penurunan yang menekan untuk dia naik adalah masih kuat. Okey, keadaan dia, kemungkinan macam ni dia akan naik sekejap ya tuan-tuan, naik sekejap sahaja. Okey, untuk test di level ini, kalau kita rowkan betul di level ini, di sini. Kalau kita rowkan betul, kita linekan betul-betul, dia akan naik level ini. Bermaksud tuan-tuan, okey, lepas dia naik level ini, maka dia akan test untuk sampai level ini. Okay, ini nampak level yang H4 yang kita boleh tandakan. Kalau tuan-tuan tak faham, boleh tanya saya, ini support support dia, okey. Jadi keadaan dia mana tuan-tuan? Keadaan dia, insyaAllah, pergerakan dia, okey, jika apa yang kita lihat, dia akan cuba naik sampai level ini. Lepas tu, dia akan turun semula untuk test support yang dia pernah test. Jadi apa yang tuan-tuan rasa patut saya beritahu adalah di sini tuan-tuan hanya perlu letak sell limit sahaja. Okey, sell limit saja. Ataupun sell stop pun boleh. Dia naik, dia patah balik, dia masuk entry. Okey, tuan-tuan letak sell dekat area atas ni tau. Area level yang saya bagi tahu ni. Letak dekat sini. Sekarang jangan sell lagi. Jangan pergi buy pula. Okey, letak sell dekat area situ. Okey, letak sell dekat area situ. Nampak? Okey, nampak letak sell stop dekat area sini pun boleh. Dia naik, dia turun langgar balik, insya-Allah tuan-tuan boleh letak dekat area sini. Area line saya beritahu ni tuan-tuan letaklah TP, insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah. Okey, tuan-tuan letak TP. Mudah-mudahan membantu tuan-tuan. Mudah-mudahan. Okey, dekat situ. So, tuan-tuan tunggu dulu dia naik, tuan-tuan sell stop. Dia naik, dia akan lebih sedikit lah, mungkin sampai level ini. Dia masuk balik, insya-Allah entry kita dah berjalan. So, minggu depan kita tengok result dia. Boleh sebenarnya? Ya, boleh Spes. Nanti kita akan lihat result dia hari Selasa lah Spes. Selasa minggu depan. Hari Selasa insya-Allah.
InsyaAllah. Jadi selamat Hari Raya kita ucapkan kepada tuan-tuan. Jadi harap hari kali ini lebih meriah daripada tahun-tahun lepas. Dan supaya ada sebab macam mana lagi. Okay. Cakap tu sajalah C4S. Semua saya nak nasihatkan kalau dari segi trading ni tuan-tuan, raya juga tuan-tuan. Trading pun kita kena jaga-jaga juga. Jangan tapi kalau tuan-tuan dah ada target, dah ada money management cukup, tuan-tuan dah ada target nak pergi ke mana, tinggal je lah. Itu sebenarnya tak mengganggu pun sebenarnya. Memang. Tak mengganggu pun kalau tuan-tuan jenis trader swing, trader intraday, tak mengganggu langsung. Dia cuma geng scalping ni boleh. Sambil-sambil makan ketupat, satu kunyah, satu tentri. satu ngap, satu ya, boleh. So depend pada type of trader tuan-tuan masing-masing. Tapi kalau nasihat saya, H4 ke atas better. Okay? H4 ke atas better. Ya betul. Jadi kita di ujung rancangan kot Sifan ha. Ya. Sifan Yang tolong baik menutup. daripada Allah Subhanahu Taala, daripada kami berdua, kami Ya. mohon ampun. Kami akhiri dengan selamat hari raya, maaf zahir Akhiran batin. batin. Jumpa Ya. lagi tuan-tuan hari Selasa. Jumpa kita See pada you hari on Jumaat. Tuesday. See you on Tuesday. Oh, tu dah hip hop oh. Lepas raya ni. Lepas hari raya ni macam dia. Lebih makan ketupat ni sampai buah. Sampai buah. Tuan-tuan ni pagi Assalamualaikum.